Okey, dari 68 jumlah tersebut, 57 merupakan bilik, 2 auditorium, 7 balai dan 2 makmal. Makmal ini merupakan makmal komputer. Okey, daripada 68 tersebut kita bahagikan kepada 24 bilik mesyuarat, 17 bilik seminar, 3 bilik persidangan, 11 bilik perbincangan, 2 auditorium, 2 makmal komputer, 7 balai pelawat dan juga 2 lain-lain yang merangkumi bilik tutorial dan juga bilik VIP. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ruang-ruang ini adalah ruang-ruang yang telah kami dapati sepanjang tinjauan kami di hospital UiTM. Sekiranya ada penambahan atau penambahan pada masa akan datang, kami akan update tuan-tuan dan puan-puan dari semasa ke semasa. Okay. Seterusnya, saya akan menunjukkan ini merupakan auditorium Aras 2 Hospital UiTM yang boleh menempatkan sehingga 300 kapasiti yang dilengkapi dengan PA system dan juga projector. Okey, seterusnya adalah auditorium 2 di Aras 2 yang mampu menempatkan sehingga 500 kapasiti, juga dilengkapi dengan PA system dan juga projector. Okey, ini merupakan bilik persidangan 1 di Aras 2 berhadapan dengan auditorium yang juga dilengkapi dengan kemudahan PA system. Okey, ini merupakan bilik persidangan 2 juga dilengkapi dengan kemudahan PA system berhadapan dengan auditorium. Okay. Di Aras 3, kita mempunyai Medical Education Resources Center. Di sini kita mempunyai satu bilik seminar dan juga bilik mesyuarat. Namun bilik ini kita boleh buka di tengah-tengahnya untuk mendapatkan ruang yang lebih besar lah untuk kegunaan staf jabatan di hospital ini. Okey, di Aras 3 juga kita mempunyai perpustakaan Hospital UiTM. Di sini kita mempunyai 3 bilik perbincangan, 1 bilik mesyuarat dan 1 makmal komputer. Makmal komputer tersebut juga dilengkapi dengan kemudahan projektor. Okey, ini merupakan contoh bilik mesyuarat di jabatan-jabatan yang ada di Hospital UiTM. Okey, dan ini adalah contoh bilik seminar yang ada di jabatan-jabatan hospital UiTM. Dan ini adalah bilik perbincangan, contoh bilik perbincangan yang ada di jabatan hospital. Okay, dan ini merupakan bilik perbincangan di arah 10 hospital UiTM. Dan ini adalah bilik persidangan utama di arah 10 hospital UiTM. Dan yang terakhir ini merupakan bilik mesyuarat pengarah yang berada di arah 10 hospital UiTM. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat tadi ada beberapa bilik mesyuarat dan juga bilik perbincangan yang tidak mempunyai apa seperti projektor maupun apa-apa kemudahan ataupun TV. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami di pihak Jabatan Pentadbiran mempunyai perancangan untuk meletakkan TV dengan stand di bilik mesyuarat tertentu yang ada di hospital UiTM bagi memudahkan urusan seperti pembentangan dan sebagainya, pembentangan dan perbincangan. Okey, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan penggunaan projektor di bilik-bilik mesyuarat yang tidak mempunyai kelengkapan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berurusan dengan Jabatan Infrastruktur bagi memohon penggunaan projektor. Okey, selesai bagi taklimat bagi pengurusan dan juga ruang
hospital UiTM. Seterusnya saya akan masuk uh, dalam bagaimana untuk menggunakan sistem tempahan ruang. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, hospital pihak Universiti Teknologi Mara UiTM telah mewujudkan satu sistem yang dipanggil Booking System University ataupun PSU. Sistem ini merupakan satu sistem di mana dibangunkan untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan untuk menempah ruang-ruang yang ada di seluruh UiTM. Okey, sistem ini telah dibangunkan oleh Jabatan Infrastruktur bahagian infrastruktur UiTM. Okey, untuk menggunakan sistem ini, untuk menggunakan sistem ini, puan-puan bolehlah pergi ke Google dan klik sahaja Booking System UiTM. Okey, di sini puan-puan boleh melihat UiTM, klik sahaja UiTM Booking System. Okey, bagi warga UiTM semua, kita perlu klik kepada warga UiTM. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan perlu memasukkan nombor pekerja, dan juga password sama seperti portal iStaff tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini setelah tuan-tuan dan puan-puan login kepada PSU, tuan-tuan dan puan-puan akan sampai kepada satu dashboard lah. Di sini tuan-puan dapat melihat bukan sahaja ruang yang dapat kita tempah, software, equipment, caterer dan juga transport dapat juga ditempah melalui sistem ini. Ini meliputi seluruh sistem UiTM ya. Okey, namun pada hari ini saya akan hanya menerangkan bagaimana cara sistem tempahan ruang untuk hospital sahaja. Okey, yang pertama bila tuan-tuan dan puan masuk kepada PSU, perkara pertama tuan-tuan dan puan boleh lakukan adalah untuk membuat semakan tarikh dan juga tempat untuk tempahan. Okey, untuk menyemak, tuan-tuan boleh klik kepada space dan juga klik kalender. Okey, dan tuan-tuan puan perlu memasukkan department sebagai contoh hospital UiTM. Okey, tuan-tuan puan boleh memilih tarikh tuan-tuan dan puan ingin menempah sebagai contoh 1 sehingga 31 bulan Mac dan klik search. Okey, di sini tuan-tuan dan puan boleh melihat semua ruang yang kami pihak BDU telah masukkan ke dalam sistem BSU ini. Okey, tuan-tuan boleh seluruh 68 ruang yang ada di hospital tadi kami telah masukkan ke dalam BSU ini. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan nak melihat bilik mesyuarat pengarah. Okey, kita klik bilik mesyuarat pengarah. Okey, jika kita lihat di bilik mesyuarat pengarah ni, kita ada ada pengguna yang telah menempah penggunaan pada 29, 30, 31 Mac. Okey, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, yang warna hijau merupakan yang telah approve dan yang kuning masih lagi dalam proses sebelum disahkan oleh moderator ataupun pegawai pelulus. Okey, sekiranya tuan-puan nak melihat, jika kita klik pada 29,
tuan-puan boleh melihat siapa yang pengguna mana yang telah booking penggunaan bilik mesyuarat pengarah pada tarikh tersebut dan juga dari jam berapa ke jam berapa. Sebagai contoh, bilik mesyuarat pengarah telah dibooking oleh Jabatan Kualiti pada 29 Mac tersebut jam 8 pagi hingga 1 petang. Ini bermakna tuan-puan boleh juga untuk menempah penggunaan bilik tersebut selepas jam 1 petang. Okey. Okey, itu merupakan cara untuk kita menyemak jadual bagi tarikh yang available untuk tuan-puan booking penggunaan ruang tersebut. Okey, seterusnya setelah kita dah check tarikh semua, kita boleh pergi kepada tempahan ruang. Okey, untuk tempahan ruang, tuan-puan boleh pergi klik kepada space dan juga klik new space booking. Okey, di new space booking kita dapat lihat kita punya personal details. Okey, dan part yang kedua untuk reservation details, tuan-puan perlu memasukkan reservation title. Apakah tujuan tuan-puan untuk menempah ruang tersebut? Sebagai contoh, kita nak menempah untuk mesyuarat bersama pengarah sebagai contoh. Okey, untuk remark pula, tuan-puan boleh nyatakan apa-apa yang berkaitan dengan mesyuarat tersebut. Sebagai contoh, mesyuarat dihadiri oleh ketua-ketua jabatan. Sebagai contoh ya. Okey, dan tuan-puan klik add booking. Okey, di sini kita dapat lihat reservation title, mesyuarat bersama pengarah, mesyuarat akan dihadiri oleh ketua-ketua jabatan. Yang ini merupakan title ini akan dapat dilihat oleh pengguna-pengguna lain di dalam kalender yang kita lihat sebentar tadi. Okey, untuk space details, uh, untuk kampus, suka saya ingatkan tuan-puan perlu klik kepada UiTM Campus Puncak Alam. Ulang sekali lagi, UiTM Campus Puncak Alam. Okey. Untuk department, baru tuan-puan boleh memilih hospital UiTM. Okey. Dan untuk space kategori, okay, sebagai contoh tadi kita nak menempah bilik mesyuarat pengarah, kita pilih bilik. Di sini ada 4 kategori iaitu auditorium, bilik, balai dan juga makmal. Okay. Setelah tuan-puan klik bilik, untuk space name, tuan-puan akan melihat segala jenis bilik. Ini merangkumi bilik mesyuarat, bilik persidangan, bilik perbincangan dan juga bilik seminar. Okey. Sebagai contoh kita klik tadi bilik mesyuarat pengarah R10. Okey. Tuan-puan juga dapat melihat siapakah pegawai pelulus untuk ruang tersebut ataupun moderator, kita panggil moderator. Okey, buat masa ini kami meletakkan uh, nama-nama staf di jabatan kami. Namun selepas daripada taklimat ini, pihak kami akan menukar pegawai pelulus kepada pegawai pelulus yang ataupun moderator yang dilantik. Selepas ini kami akan melantik pegawai pelulus bagi setiap jabatan untuk ruang-ruang yang ada di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya untuk bilik mesyuarat pengarah mempunyai kapasiti sebanyak 20. Kapasiti akan automatik keluar bila tuan-puan klik sahaja bilik nama space name ataupun nama ruang tersebut, seating capacity akan keluar secara automatik. Okey, sekiranya tuan-puan mempunyai apa tu dokumen yang perlu diupload untuk rujukan pegawai pelulus, tuan-puan boleh masukkan ke dalam file attachment tersebut. Okey, dan juga tuan-puan perlu memasukkan total participant untuk program yang tuan-puan ingin anjurkan di ruang tersebut. Okey, sebagai contoh 20 orang. Okey, seterusnya tuan-puan perlu memasukkan date bila tuan-puan ingin melaksanakan program tersebut. Sebagai contoh, mesyuarat ini kita ingin adakan pada 27 Mac 2021.
Okey, masa bermula daripada 8 pagi untuk 10 okey 8 pagi hingga okey kita akan mengadakan dalam hari tersebut hingga 10 pagi. Okey, untuk repeat same date and time for, okey ini okey sekiranya tuan-tuan berhasrat ingin mengadakan mesyuarat tersebut setiap minggu pada hari yang sama. Okey sebagai contoh 27 merupakan hari Sabtu dan juga Sabtu hadapan juga tuan-tuan ingin mengadakan membuat tambahan pada hari yang sama. Tuan-tuan klik sahaja satu. Maksudnya kita akan repeat sekali. Sekiranya tuan-puan ingin membuat repeat mesyuarat tu 3 kali. So, klik saja 3. Okey, itu bermaksud repeat same date and time for. So, kita dah klik satu. Okey, dan tuan-puan juga boleh untuk meletakkan new date ataupun date-date yang berbeza. Just klik saja add new date dan masukkan date-date lain. Sebagai contoh, kita klik kita masuk 28 hari bulan jam 10 pagi. Okey, hari yang sama sehingga hari yang sama. Okey, dan setelah selesai, tuan-puan boleh klik save lah. Okey, setelah tuan-puan save, tuan-puan dapat melihat uh, space yang okey, ada atas tu success, data successfully saved. Bermaksud tempahan ruang yang telah dilakukan oleh tuan-puan telah dimasuk ke dalam data PSU ini. Okey, kalau kita lihat kat bawah tu, bilik mesyuarat pengarah RS10 telah ditempah pada 28 hari bulan 3 jam 10 hingga 12.04 tengah hari, 27 hari bulan 8 hingga 10 pagi dan juga 3 hari bulan. Ini yang saya cakapkan tadi. Kan kita ada buat repeat date tadi, bermaksud 27 hari Sabtu dan minggu seterusnya 3 hari bulan juga merupakan hari Sabtu. So tuan-tuan tak perlu nak klik klik date banyak kali, just untuk repeat occasion for the same day of the week. So boleh klik tadilah yang repeat week tadi. Okey, tu untuk ruang tempahan. Selesai untuk ruang tempahan. Okey, sekiranya tuan-puan ingin menyemak kembali ruang yang ditempah oleh tuan-puan, tuan-puan boleh pergi kepada dashboard tuan-puan dan melihat tarikh-tarikh yang telah tuan-puan tempah iaitu pada 27, 28 dan juga 3 hari bulan. Okey. Ini merupakan in progress. Maksudnya tempahan tuan-tuan sedang diproses sebelum diluluskan oleh pegawai pelulus ataupun moderator. Okey. Uh, Okey, tuan-puan juga boleh menyemak kembali klik kepada kalender. Ini kalender di dashboard hanyalah untuk kalender rujukan tuan-puan. Tapi jika tuan-puan klik kepada space kalender, ini merupakan kalender semua pengguna. So jadi tuan-puan dapat melihat, okey kita klik balik department hospital UiTM. Okey, klik balik bilik mesyuarat pengarah. Okey, tuan-puan boleh melihat semua pengguna yang telah menempah bilik tersebut. Bermaksud 27, 28 dan 3 hari bulan telah ditempah oleh pihak tuan dan puan dan 29, 30, 31 telah ditempah oleh pengguna-pengguna lain. Okey. Bermaksud di sini ada dua kalender lah, satu kalender di dashboard tuan hanya memaparkan kalender tempahan yang dilakukan oleh pihak tuan dan puan, manakala kalender di space adalah kalender pengguna yang telah menempah ruang tersebut yang boleh dilihat oleh semua pengguna. Okey. Okey, untuk makluman, setelah tuan-puan menempah ruang tersebut, tuan dan puan akan menerima satu notifikasi email untuk yang menyatakan anda telah menempah ruang tersebut. Okey. Uh, Okey. Untuk menyemak status tempahan ruang,
Okey, tadi kan masih lagi in progress. Untuk menyemak status tempahan ruang, tuan-puan boleh klik kepada yang kotak biru di atas space reservation tersebut, klik view more. Okey, di view more ni tuan-puan dapat melihat segala ruang yang tuan-puan telah tempah dan juga apakah status tersebut. Okey, jika tuan-puan lihat statusnya masih lagi in progress. Okey, sekiranya pihak moderator ataupun pegawai pelulus telah meluluskan permohonan sewaan tempahan ruang tersebut, status akan bertukar menjadi apa nama approve, ya, approve. Ataupun sekiranya tidak diluluskan, rejected, sorry, maaf, rejected. Okey, yang tu merupakan ini merupakan step untuk kita membuat semakan status tempahan lah. Okey, tuan-puan juga berhak untuk melakukan pembatalan tempahan ruang yang tuan-puan telah lakukan. Okey, untuk melakukan pembatalan tempahan ruang yang tuan-puan telah lakukan, tuan-puan boleh klik kepada okey, tuan-puan boleh pergi kepada tadi, tempat view more tadi. Okey, kalau tuan-puan tengok action tersebut, ini merupakan tuan-puan boleh buat sama ada ni untuk membuat pembatalan. Just klik cancel. Sebagai contoh, tuan-puan nak cancel event untuk 28 hari bulan. Klik cancel. Okey, just okey, then klik okey. Okey, ini kalau okey, lepas tu kita pergi kepada dashboard. Okey, secara automatiknya tempahan yang telah dilakukan oleh tuan-puan sebelum ini telah dikeluarkan dari kalender PSU ini. Ini bermakna pengguna-pengguna lain juga boleh menempah boleh melihat status yang telah status yang telah di-cancelkan oleh tuan-puan lah. Bermaksud pengguna lain juga boleh memohon untuk penggunaan tarikh yang telah di-reject oleh yang telah di-cancel oleh pihak tuan-puan. Okey. Sekiranya tuan-puan membuat cancellation tersebut, tuan-puan juga akan menerima email notifikasi untuk pembatalan tempahan tersebut. Okey, untuk tempahan, okey, sekiranya ruang tersebut telah dibatalkan penggunaannya oleh moderator atau pegawai pelulus. Okay, pegawai pelulus dan juga moderator juga berhak untuk membatalkan tempahan tuan-tuan sekiranya ruang tersebut digunakan untuk event lain yang lebih memerlukan penggunaan ruang tersebut. Moderator, sekiranya moderator melakukan proses pembatalan tempahan ruang untuk tempahan yang telah dilakukan oleh pihak tuan-puan, pihak tuan-puan yang juga akan menerima satu email notifikasi yang menyatakan tempahan ruang yang telah dilakukan oleh pihak tuan-puan sebelum ini telah dibatalkan. Okey, jelas, saya rasa itu sahaja taklimat saya berkenaan dengan sistem booking sistem universiti. Sistem ini, okey, untuk makluman tuan-puan, hospital kita tidak menggunakan booking ruang secara manual. Segalanya menggunakan PSU ini. Ini bermakna setiap pengguna hanya boleh menggunakan sistem ini di mana-mana sahaja dan juga tidak memerlukan penggunaan kertas yang banyak. Tidak perlu menggunakan penggunaan kertas. Itu tujuan kita menggunakan sistem ini. Dan juga UiTM juga telah membangunkan sistem ini supaya kita dapat mendigitalkan sistem yang kita ada, Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini?
Terima kasih Cik Sophie di atas taklimat yang diberikan. Jika ada soalan, boleh majukan di ruangan chat. Cik Sophie akan menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baiklah, ada beberapa soalan. Saya akan bacakan untuk Cik Sophie. Soalan pertama, okey, sekiranya kita telah tempah sesuatu ruang, adakah tempahan kita boleh dibatalkan sekiranya ada penggunaan atas kapasiti kepentingan pengurusan? Jika dibatalkan, adakah permohonan akan dimaklumkan? Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, saya rasa saya telah explain sebelum ini. Untuk pembatalan pihak pengguna maupun pihak moderator ataupun pegawai pelulus boleh melakukan pembatalan tersebut, dan pihak pengguna sebelum ini akan mendapat satu email notifikasi bahawa pembatalan telah dilakukan terhadap reservation tersebut. Okey, soalan seterusnya. Setiap ruang ada preference untuk jabatan mana? Maksudnya hanya certain jabatan atau kegunaan sahaja ke yang dibenarkan? Contoh macam mungkin maksud apa ni, mungkin macam contoh bilik mesyuarat di RA10 adakah khas untuk kegunaan HR dan admin sahaja ke ataupun boleh digunakan untuk umum? Harap sampailah maksudnya. Okey, untuk pengguna, okey, saya mention sebelum ini, setiap jabatan saya akan lantik satu pegawai pelulus ataupun moderator. Ini bermaksud penggunaan ruang tersebut akan ditentukan oleh moderator dan juga pegawai pelulus tersebut. Sekiranya pegawai pelulus tidak membenarkan untuk menggunakan ruang di kawasan mereka, itu adalah keputusan daripada moderator. Sekiranya mereka meletakkan eksklusiviti terhadap jabatan mereka sahaja. Okey, seterusnya, berapa lama kelulusan penggunaan dapat diberikan? Bermaksud berapa lama diorang akan tahu permohonan diorang diluluskan, dan adakah kami perlu menghubungi pihak moderator sekiranya masih belum diluluskan? Okey, setelah tuan-puan klik sahaja save, automatik pihak moderator atau pegawai pelulus akan menerima notifikasi tersebut, dan tuan-puan juga boleh menghubungi pihak moderator yang telah dilantik sekiranya mereka masih tidak meluluskan permohonan tuan-puan dalam tempoh yang agak lama lah. Okey, soalan seterusnya, kalau sistem down bagaimana nak tempah? Dan soalan sama juga lebih kurang, jika pengguna mengalami masalah teknikal pada sistem, kepada siapakah perlu dirujuk? Okey. Okey, sekiranya sistem down, okey, kami juga akan menyediakan borang manual yang sangat limited. Kami akan bagi kepada pegawai pelulus untuk mereka sahkan. Sekiranya sistem down lah, kami akan juga menyediakan borang secara fizikal. Tapi itu apabila sekiranya terjadi sistem down ataupun ada masalah teknikal sistem tersebut.
Okey, dan juga saya tengok ada satu cadangan agar nombor handphone pegawai pelulus diletakkan. Ya, saya akan masukkan juga nombor pegawai pelulus di dalam sistem tersebut bagi memudahkan urusan tempahan oleh pihak penentuan lah. Um, Okey, ada lagi satu soalan. Berapa hari tempahan ruang perlu dibuat sebelum tarikh penggunaan? Sebenarnya kami tidak meletakkan beberapa, okey, sekiranya tuan-puan melihat tarikh tersebut kosong, okey, kan saya maklumkan sebelum ni tuan-puan boleh melihat keseluruhan kalender pengguna yang telah menempah. Sekiranya masih kosong, tuan-puan boleh terus menempah tanpa kita tidak meletakkan beberapa hari sebelum ke apa ke. Itu tuan-puan boleh terus menempah dan juga pegawai pelulus perlu memastikan segala tempahan yang telah dilakukan di-approve atau di-reject. Okay. Okay. Ada satu soalan, kalau ada orang luar nak tambah berapa kadar bayaran ruang-ruang tersebut. Okay, untuk makluman, untuk ruang bilik mesyuarat dan bilik perbincangan kita tiada tempahan. Namun hanya untuk kegunaan staf dalaman sahaja. Namun kita untuk sekarang ni kami tengah proses untuk kita nak menyewakan ruang seperti ruang auditorium dan juga ruang bilik persidangan di RS2 kepada publik. Buat masa ini kadar belum ditentukan lagi, namun kami akan update lah dari semasa ke semasa apabila kami dah dapat kadar bagi dua ruang tersebut, iaitu auditorium dan juga bilik persidangan. Okay, that's why perlunya in future sekiranya ruang tersebut kita dah buka kepada publik dan juga available untuk disewa, kami memerlukan attachment, iaitu surat daripada pihak luar untuk dimasukkan ke dalam sistem tersebut lah. Okay, soalan seterusnya, tempahan bilik mesyuarat ni termasuk dengan tempahan makanan ke? Good question. Tempahan bilik mesyuarat hanya penggunaan ruang sahaja, tidak termasuk makanan. Kami hanya menguruskan ruang-ruang sahaja. Okey, satu soalan, kalau pertempahan di auditorium 500, jamuan makan nak buat di mana? Okey, untuk tempahan di auditorium, jamuan makan kami akan buat di bilik hadapan, iaitu bilik persidangan. Sekiranya, okey, sebagai contoh, ada satu event nak dibuat di auditorium 2, iaitu 500 kapasiti, dan mereka juga akan menyediakan makan tengah hari sebagai contoh. Jadi kami akan masukkan dalam package tersebut sewaan untuk auditorium dan juga tempat makan. Sekiranya mereka ada menyediakan makan untuk event yang mereka lakukan lah. Sekejap. Soalan seterusnya, tempahan pengangkutan guna BSU juga ke nanti? Okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kami hanya fokuskan kepada tempahan ruang sahaja. Untuk tempahan fasiliti dan sebagainya, itu sebenarnya bukan bawah saya, tapi tak apa. Kami akan cuba untuk dapatkan jabatan yang sesuai untuk membentangkan bagi penggunaan fasiliti pengangkutan, sistem pengangkutan dan sebagainya lah.
Soalan seterusnya, kapasiti ruang yang ada di dalam sistem adakah sebelum atau selepas penjarakan? Maksudnya SOP. Kapasiti kami letakkan Kapasiti yang kami letakkan di PSU adalah sebelum, maksudnya kapasiti sebenar. Okey, soalan seterusnya, ada kemudahan Wi-Fi tak di bilik atau auditorium? Perlu login ataupun free access? Okey, untuk Wi-Fi, satu bangunan kita menggunakan Wi-Fi yang sama. Ini bermaksud free access untuk semua tempat ruang yang ada di hospital UiTM, especially kepada staff lah. Okey, seterusnya soalan berkaitan dengan peralatan untuk meeting. Adakah tempahan projektor ataupun laptop dia berasingan ataupun dia sekali dengan tempahan ruang ni? Adakah perlu melalui sistem yang sama? Okey. Okey, untuk tempahan peralatan elektronik seperti projektor ataupun laptop yang tidak disediakan, maksudnya tidak built-in di dalam bilik tersebut, tuan-tuan perlu berurusan dengan pihak Jabatan Infrastruktur. Kami hanya menguruskan ruang-ruang yang hanya ada built-in infrastructure, built-in punya kemudahan elektronik lah. Kita masih buka lagi soalan sekiranya ada sebelum Cik Sophie sambung untuk menutup program kita. Okey, nampaknya dah tak ada soalan. Kalau macam tu saya serahkan kembali kepada Encik Sophie. Okey, okey, untuk makluman semua, kami akan share, kami setelah create satu G-Site, Google Site, kami akan share link G-Site kami bermula 1 Harian 4. Kami akan masukkan kepada semua warga Hospital UiTM untuk memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan unit saya lah, unit pembangunan perniagaan. Jadi sebarang urusan ataupun makluman yang berkaitan dengan unit pembangunan perniagaan, saya akan update di dalam Google Site tersebut. Dan juga perkara yang kedua, kami juga akan menyediakan satu infografik dan juga QR code, dan kami akan letakkan di setiap ruang-ruang atau yang kami telah nyatakan sebentar tadi bagi memudahkan urusan tuan-puan dalam menempah ruang-ruang tersebut. Okey, dan yang ketiga, selepas kalimat ini juga kami akan email kepada pihak tuan-puan iaitu manual penggunaan sistem ini, PSU ini, dan tuan-tuan juga boleh rujuk di PSU dashboard tersebut ada juga terdapat manual penggunaan. Okay. Dan ini saya ingatkan, setelah kami melantik pegawai pelulus ataupun moderator, saya ingin memohon pihak moderator ataupun pegawai pelulus mengambil serius segala ruang-ruang yang telah dipohon oleh pengguna. Ini kerana permohonan tersebut merupakan crucial bagi mereka. Okey, selepas ini kami juga akan menyediakan satu taklimat khas, bukan hari ini, tapi akan datang, kami akan maklumkan satu taklimat khas kepada pegawai pelulus dan juga moderator
cara penggunaan apa yang boleh dilakukan dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pegawai pelulus dan moderator dalam menyelia sistem ini untuk memudahkan mereka dalam menyelia sistem ini untuk betul orang kata melulus ataupun membatalkan permohonan oleh pemohon. Dan itu sahaja dari saya. Namun sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin mempromosikan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak Hospital UiTM telah membuka cafeteria di arah satu. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memeriahkan cafeteria kami yang berada di arah satu Hospital UiTM yang menyediakan sarapan pagi, makan tengah hari dan juga minum petang yang akan beroperasi dari 8 pagi hingga 5 petang. Actually kami punya cafeteria telah beroperasi bermula 22 Mac yang lepas. So harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memeriahkan lagi cafeteria dan juga ruang-ruang niaga yang ada di hospital. Terima kasih daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih Cik Sofi sekali lagi di atas taklimat yang diberikan dan terima kasih juga di atas kesudian Tuan Puan untuk hadir ke program kita pada hari ini. Dan seterusnya insya-Allah kita akan berjumpa lagi di program akan datang. Jadi kita tamatkan sebelum tu kejap lagi nanti saya akan kongsikan jam latihan, link untuk jam latihan dan kita tamatkan program kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Tuwal As. Terima kasih semua.